Selamat sejahtera, kami dari kelas tutorial 2/6 akan membentangkan tentang proses luluh hawa fisikal dan bentuk-bentuk muka bumi yang terhasil. Ini merupakan alih-alih kumpulan kami yang terdiri daripada diri saya sendiri yaitu Vince Adimowen BA 23160723, Salina binti Samuel BA 23160638, Barlisa Dulin BA 23160788, dan akhir sekali Salina binti Hamizan BA 23160695. Berikut merupakan konsep mengenai luluh hawa fisikal atau lebih tepatnya konsep mengenai proses luluh hawa fisikal, di mana proses ini merujuk kepada pemecahan batuan yang besar menjadi bahagian yang lebih kecil. Antara agen-agen yang terlibat dalam proses berlakunya luluh hawa fisikal ini antaranya ialah kehadiran hujan, tindakan frost, cahaya, dan angin. Selain itu, perubahan suhu di kawasan tropika lebih-lebih lagi dengan fenomena siang yang panas dan malam yang sejuk, serta kehadiran hujan lebat sepanjang tahun, mempercepatkan lagi kejadian proses luluh hawa fisikal ini. Tindakan dan kehadiran hujan memainkan peranan yang amat penting sebagai agen yang terlibat kepada proses luluh hawa fisikal. Proses luluh hawa fisikal yang pertama ialah perubahan suhu yang ekstrim. Perubahan suhu yang ekstrim biasanya berlaku di kawasan gurun. Suhunya yang tinggi pada waktu siang akan menyebabkan mineral batuan mengembang. Manakala pada waktu malam pula, mineral pada batuan tadi akan mengecut kerana suhu yang rendah. Akibat dari proses kembang kejut batuan secara berulang-ulang ini, lama-kelamaan ia akan menyebabkan batuan pecah melalui 3 cara. Terdapat 3 jenis pemecahan batuan dalam perubahan suhu ekstrim, iaitu pengelupasan, pemecahan bongkar, dan penyampaian berbutir. Saya akan menerangkan tentang pengelupasan dan pemecahan bongkar. Bagi proses pengelupasan, ia berlaku pada batuan yang mempunyai struktur yang berlapis-lapis dan lapisan luarnya mempunyai rekahan seperti batuan granit. Pengelupasan berlaku selapis demi selapis, bermula dengan lapisan paling luarnya. Proses kembang kecut yang berlaku di gurun oleh sebab suhu di gurun adalah lebih tinggi dan sinar matahari yang lebih panas menyebabkan lapisan luar batuan retak dan pecah. Oleh itu, lapisan luar batuan mengelupas dan menjadi serpihan kecil seperti gula batu. Pada siang hari, lapisan luar pada batuan akan mengembang dengan lebih cepat, manakala pada waktu malam, lapisan luar batuan akan mengecut dengan lebih cepat. Proses kembang kecut yang berulang kali akan berlaku ini akan menyebabkan batuan retak dan pecah. Oleh sebab itu, lapisan luaran batuan mengelupas dan membentuk serpihan batuan. Gambar raja di bawah ini merupakan batuan granit yang unik yang terbentuk di Belitung, Indonesia. Ini merupakan salah satu contoh bentuk muka bumi yang terhasil akibat daripada pengelupasan batuan yang disebabkan oleh perubahan suhu yang ekstrim. Pemecahan bongkar pula berlaku pada batuan yang mempunyai rekahan segi empat. Proses kembang kecut akibat perubahan suhu yang ekstrim dan sinar matahari yang sangat panas pada rekahan batuan bersegi empat ini menyebabkan rekahan batuan pecah secara bongkar seperti batu kapur, di mana batuan yang pecah adalah lebih besar daripada batuan pecah secara pengelupasan. Proses luluh hawa yang seterusnya adalah penyampaian berbutir. Penyampaian berbutir ini berlaku pada batuan yang mengandungi mineral seperti feldspar, quartzit, dan mika. Hal ini kerana proses kembang kecut batuan yang berulang mengakibatkan batuan pecah secara berbutir lalu menghasilkan batuan seperti batu kapur. Sebagai contoh, batuan silika atau kaca gurun. Hal ini kerana berlaku pemanasan dan penyejukan berulang menyebabkan pembentukan batuan silika atau kaca gurun daripada bahan pasir yang mencair dan kemudian mengeju. Gurun kaca di Gurun Mojave, Amerika Syarikat adalah contoh batuan silika yang terbentuk melalui proses penyampaian berbutir.
Proses yang seterusnya ialah tindakan basah kering batuan. Tindakan ini berlaku di kawasan tropikal lembap dan pinggir pantai. Batuan yang berada di tropikal lembap atau pinggir pantai ini akan mengembang bila ia terkena basah seperti hujan ataupun air laut, dan ia akan mengering apabila terkena pancaran matahari. Oleh sebab itu, jika proses ini berulang kali berlaku, hal ini akan menyebabkan batuan mudah pecah. Contoh bentuk muka bumi yang terhasil akibat tindakan basah kering batuan ini ialah batuan yang terdapat di Pantai Pasir Tengkorak, di Langkawi dan Tanjung Simpang Mengayau di Sabah, yang boleh dilihat seperti dalam gambar raja di dalam slide ini. Proses luluh hawa fizikal yang ketiga ialah tindakan ibun atau frost. Proses ini berkaitan dengan ais. Ianya berlaku di kawasan iklim sejuk dan kawasan pegunungan. Proses beku cair berulang menyebabkan rekahan batuan semakin membesar dan pecah. Proses yang berlaku adalah apabila air memasuki rekahan dalam batuan, air yang memasuki rekahan dalam batuan akan membeku. Perubahan cecair kepada papajal iaitu air kepada ais akan menolak dinding-dinding rekahan pada batuan. Proses cair beku berulang kelamaan, rekahan semakin membesar dan serpihan batuan akan jatuh ke tanah. Kerana serpihan batu akan terpisah daripada batuan asal atau batuan induk. Contohnya, Pulau Skye, Scotland, terdapat batuan pecah akibat tindakan frost atau ibun. Bentuk muka bumi yang terhasil ialah talus dan skrit. Talus merujuk kepada longgokan batu yang terkumpul di bawah tebing atau cerun yang curam akibat pergerakan batuan yang pecah. Batuan ini pecah akibat tindakan pencairan yang berulang. Keretakan yang berlaku pada batu akibat pembekuan dan pencairan air menyebabkan serpihan batu jatuh ke bawah. Dan batuan ini terkumpul di kaki tebing atau cerun. Skrit ialah himpunan batu-batu kecil yang terletak di lereng gunung atau di kaki tebing. Batuan ini biasanya lebih kecil daripada batuan talus dan terbentuk melalui tindakan pencairan igneous yang menyebabkan pecah dan pergerakan batuan kecil. Selain itu, proses luluh hawa fizikal adalah penghabluran garam. Hal ini berlaku akibat garam yang terdapat dalam rekahan selepas air tersejat. Contoh di pinggir pantai, air dan tepi laut yang terkena kepada batuan itu dan memasuki rekahan batuan yang tersejat dan meninggalkan hablur-hablur garam. Jadi, apabila air yang tersejat tinggal hablur garam yang bersifat pepejal sedikit walaupun kecil, walau dalam kuantiti yang banyak, hablur garam yang semakin membesar menyebabkan tekanan pada batuan dan akhirnya batuan pecah akibat hablur garam. Sebagai contoh hasil daripada penghabluran garam, maka terbentuk muka bumi seperti gurun dan nakil. Akhir sekali, proses luluh hawa fizikal yang terakhir dalam pembentangan ini ialah pelepasan tenaga. Pelepasan tenaga berlaku apabila berlakunya pengurangan tekanan pada batuan igneous di dalam kerak bumi yang disebabkan oleh kehadiran batuan di atas batuan tersebut. Apabila kurangnya batuan di atas batuan igneous tersebut yang disebabkan oleh proses hakisan, batuan igneous yang tadinya berada di dalam kerak bumi akan terdedah ke permukaan bumi dan akan melepaskan tekanan yang dipendam sehingga membuatnya merekah. Tekanan tenaga yang dilepaskan oleh batuan inilah yang menyebabkan batuan igneous tersebut merekah. Seperti yang kalian lihat dalam gambar pertama, tekanan daripada lapisan batuan di atas batuan igneous memerangkan atau memampatkan tekanan tenaga yang berada di batuan tersebut. Lalu, apabila berlakunya hakisan lapisan batuan di atas dari permukaan asalnya, ianya akan mengakibatkan batuan igneous tersebut terdedah ke permukaan bumi. Apabila permukaan batuan igneous ini terdedah keluar, ia akan membebaskan tenaga yang dikumpul dan menyebabkan batuan yang muncul merekah dan membentuk satu muka bumi yang baru. Antara bentuk muka bumi yang terhasil akibat tindakan pelepasan tekanan ini ialah Taman Negara Yosemite, California yang terletak di Amerika Syarikat. Kesimpulannya, hasil daripada proses pengembangan dan pengecutan batuan yang berulang kali membolehkan mineral batuan itu pecah dan terurai dari jisim asalnya. Secara keseluruhannya, luluh hawa fizikal dapat membentuk muka bumi yang menarik serta mempunyai kepentingan kepada aktiviti manusia sama ada dalam aktiviti pelancongan maupun pertanian.